Okey. Jadi macam biasa. Okey, semua dah rehat, dah makan, dah solat. Dah solat, belum makan. Kenapa tak makan? Saya dah makan dengan solat. Dah solat. Saya Okey. belum makan. Okey. Saya dah Jadi Ustaz, saya baru masuk. tak apa, ustaz pun baru mula kelas. Saya dah makan. Okey. Jadi macam biasa ustaz akan ambil kehadiran dulu sebelum kita mulakan pelajaran kita. Okey. Jadi ustaz panggil nama, macam biasa kalau ada sebut ya. Okey. Abdullah Azam. Ada. Adil Fahim. Tak ada. Ahmad Amar. Ya, saya. Okay. Ahmad Firas. Ahmad Firas. Tak ada. Ahmad Ilham. Ahmad Ilham. Tak ada juga. Amira Madiah. Ustaz. Assalamualaikum. Ada. Amira Madiah ada. Arisa Medina. Aira Afia. Aira Afia. Aira Afia. Tak ada juga. Cahaya Raudatul Jannah. Cahaya Raudatul Jannah. Tak ada. Dia Insyirah. Dia Insyirah. Tak ada juga. Ihsan Adaha. Ya, saya. Okay. Ya, saya. Adik Fahmi. Ya, saya. Okay. Bazli Raimi. Ya, saya. Okay. Fakihi Rahman. Ya, saya. Okay. Hadif Ar-Rais. Ya, saya. Okay. Umar. Umar tak ada. Zafran. Ya, Ustaz. Okay. Ya, Ustaz. Naurah Alisha. Ya, saya. Okay. Nik Adlina. Nik Adlina. Ustaz Ilham baru masuk. Ustaz, saya baru masuk. Kejap. Ustaz panggil nama dulu. Nanti yang Ustaz tak panggil nanti beritahu. Nik Adlina. Tak ada. Nik Aryan. Saya. Nik Aryan. Siapa mana? Nik Aryan. Saya. Mana saya tu? Okay. Nur Fatihah. Ya, saya. Okay. Syafiqah. Syafiqah. Ya, saya. Okay. Zahin Ifra. Zahin Ifra. Ada. Zara Amanda. Zara Amanda. Tak ada juga. Talha Al-Fayed. Zara Musfirah.
Zara Musfirah. 9. Kedua 39 jadi masalah enggak. Zara Musfirah pun tak ada. Maisarah Humaira. Maisarah Humaira. Tak ada juga. Okay, yang belum tadi Ahmad Ilham. Dah. Ilham. Ada. Okay. Lagi siapa lagi yang Ustaz tak panggil nama, yang baru masuk yang tak dapat nama tadi? Saya. Siapa tu? Nama apa? Adil Fahim. Adil Fahim. Okay, Adil Fahim. Tolha Ustaz dah panggil. Okay, lagi? Lagi siapa? Siapa lagi? Ada lagi tak? Ada lagi tak yang Ustaz tak panggil? Adelina Sarah. Saya Adina Sarah. Okay, lagi? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Siapa lagi yang Ustaz tak panggil? Manda. Okay, tak ada. Saya ni Adina Sarah. Adelina Sarah dah. Okay. Mama, Okay, buku apa nak? Okay, Ustaz nak semua sediakan Ustaz nak satu buku tulisan warna hijau. Buku tulis warna hijau. Buku tulis Jawi. Yang warna mana, hijau. Ustaz? Yang warna hijau. Yang garis-garis. Yang garis-garis. Buku tulisan warna hijau. Ya betul. Betul buku tu. Ustaz, buku ni ke? Ya betul. Buku hijau, buku tulis hijau. Ustaz, buku ni ke? Betul. Ustaz, Betul. buku ni ke? Betul. Okey, sediakan je dulu. Ustaz, yang ni ke? Betul. Sediakan je dulu. Ustaz, yang ni ke? Nanti Ustaz bagi tahu apa kena buat, okey? Okey. Betul lah, betul. Okey. Betul. Buku tulis hijau. Ya. Buku tulis hijau, Ammar. Buku tulis hijau. Betul. Untuk hari ni kita akan belajar Ustaz. Jawi. Okey, kejap saya buka slide. Ambil lagi. Kalau yang tak ada lagi tak apa. Okey, yang mana ada boleh keluarkan dulu. Tak apa. Okey. Ustaz, Nampak tak yang Ustaz apa ke? apa? Ustaz, Ya. ni ke? Buku warna hijau. Buku tu pun nanti nak guna juga. Ustaz, guna kertas apa ke? Tak apa. Nanti Ustaz bagi tahu. Sekarang ni tak kena tulis lagi. Buku tulis hijau. Buku tulis hijau. Itu buku teks. Buku tulis. Okay, buku tulis macam kawan kamu tunjuk tu. Macam Zafran tunjuk. Macam Zafran. Buku tulis macam Zafran tunjuk. Buku tulis tu. Okay, tak apa. Kejap lagi baru tulis. Sekarang ni kita belajar dulu. Okay, nanti baru Ustaz bagi tahu apa yang kena buat. Buku mana? Buku tulis warna hijau. Nanti ke Ustaz? Bukan, tu buku teks. Macam Zafran tunjuk tu. Kamu tengok Zafran punya buku. Yang Zafran tunjuk. Tak nampak pun. Ada Zafran tunjuk. Cuba tengok Zafran punya. Zafran tunjuk buku. Ni ada lagi kawan kamu yang tunjuk. Bazli Raimi. Orang tak nampak. Janganlah. Ini dah lipat 2 je. Tak payahlah lipat banyak-banyak. Ni macam ni nanti boleh lipat. Okay. Buku nanti.
Okey, tak apa. Buku tu tak apa. Kejap lagi baru tulis. Sekarang ni Ustaz nak ajar dulu. Kita tak guna lagi buku. Okey, Ustaz cuma bagi tahu kamu sediakan satu buku tulisan Jawi je. Ustaz nak gunakan satu buku. Okey. Kejap lagi baru kita ni. Sekarang kita belajar dulu. Boleh tak? Okey, nampak tak apa yang Ustaz buka? Nampak. Okey, sekarang ni kita akan belajar pelajaran pertama huruf Jawi, unit 2. Penulisan huruf Jawi. Okey, hari tu kita dah belajar tentang huruf Jawi. Semua dah kenal huruf Jawi? Semua dah kenal huruf Jawi? Okey. Jadi semua dah kenal huruf Jawi. So untuk yang hari ni kita akan belajar berkaitan dengan penulisan huruf Jawi. Okey. Okay, apa dia penulisan huruf Jawi ni? Okey. Huruf Jawi ada 3 kelompok penulisan. Okey, dia ada 3 kumpulan. Ada 3 kumpulan cara nak tulis tulisan Jawi. Okey, dengar tak semua? Nah. Okey. Dengar. Tulisan Jawi. Okey, jadi hari ni kita tengok penulisan Jawi. Okey, kita ada 3 kelompok penulisan. Okay, kita tengok apa dia 3 kelompok ni. Okey, yang pertama, huruf-huruf yang tidak boleh disambung selepasnya. Maksudnya ada sebahagian huruf yang dia tak boleh sambung selepas huruf tersebut. Nanti kita tengok huruf apa. Sekarang ni kita tengok dulu kelompok-kelompok dia. Okey. Yang pertama, huruf-huruf yang tidak boleh disambung selepasnya. Kemudian kelompok yang kedua, huruf-huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya. Kemudian yang ketiga, huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan selepasnya. Okey, ada 3 kelompok. 3 ni berbeza. Ada yang tak boleh sambung selepas. Dan yang boleh sambung sebelum dan selepas. Kemudian yang terakhir, tak boleh sambung sebelum dan selepas. Okey, dapat tak? Dapat tak? Nampak. Okay, dapat. Okey, faham tak apa yang Ustaz bagi tahu? Nampak. Faham tak apa yang Ustaz bagi tahu? Okey, kalau tak nampak tu, cuba keluar balik. Cuba keluar kemudian masuk balik. Okey, faham Kalau faham, Ustaz nak ubah ke slide yang seterusnya. Boleh tak? Boleh tak semua? Faham tak? Boleh. Boleh. Okey. Jadi Ustaz ubah ke slide yang seterusnya. Okey, kita tengok ikut setiap kelompok yang 3 tadi tu. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Huruf-huruf yang tidak boleh disambung selepasnya. Okey, ataupun kita panggil dia huruf kedekut. Kita tak boleh sambung selepas dia. Kalau sebelum tu kita boleh sambung, tapi bila selepas tu kita tak boleh sambung. Selepas huruf tersebut kita tak boleh sambung. Okey, siapa tahu ada berapa huruf kedekut? Siapa tahu? Wow. Wow. Okey, lagi? Siapa tahu lagi? Ada berapa? Ada berapa huruf kedekut? Tak tahu. Tak tahu. Okey, Alif. kita tengok satu-satu. Nanti kita kira ada berapa. Okey? Okey. Yang pertama, alif. Okey. Huruf yang tak boleh disambung selepasnya. Yang pertama ada huruf alif. Kemudian yang kedua ada huruf dal. Yang ketiga ada huruf zal. Yang keempat ada huruf ra. Kamu tengok slide je, tak payah buka buku teks. Ustaz ambil ni daripada buku teks juga. Jadi kamu tengok slide je.
Okay. Kita tengok dulu contoh untuk huruf alif. Okay. Kita tengok contoh untuk huruf alif dulu. Kenapa? Kita tengok macam mana dia tak boleh sambung tu. Huruf alif. Okay. Tengok contoh yang pertama, huruf alif. Kaf, alif, ka, ya, waw, yu. Kayu. Okay, nampak tak huruf alif tu yang Ustaz buat warna merah? Nampak. Okay, nampak? Okay. Nampak tak huruf alif tu? Sebelum huruf alif dia boleh bersambung dengan huruf lain. Tapi lepas huruf alif dia tak boleh bersambung. Tak perlu tulis lagi. Kamu dengar dulu Ustaz terang. Okay? Nanti dah habis terang semua, Ustaz bagi slide baru kamu tulis nota. Okay. Kalau Ustaz suruh tulis sekarang nanti Ustaz tak sempat nak terang. Okay? Nampak? Lepas huruf alif, huruf selepas tu tak boleh bersambung dengan huruf alif. Huruf sebelum je boleh sambung. Huruf selepas tak boleh bersambung. Okay, kita tengok huruf dal. Contoh huruf dal. Okay. Padalnga. Pedang. Okay, nampak tak huruf dal yang Ustaz tanda warna merah tu? Nampak. Okay, jadi huruf dal tu sebelum dia huruf pa dia bersambung. Tapi selepas huruf dal tu ada huruf nga. Tapi huruf nga tu dia tak boleh bersambung dengan huruf dal. Okay. Kemudian huruf zal. Contoh huruf zal. Okay, huruf zal. Zal, alif, ta, zat. Huruf zal ni pun sama juga. Huruf alif tu tak boleh bersambung dengan huruf zal. Sebab alif tu selepas huruf zal jadi dia tak boleh bersambung. Okay. Kemudian contoh huruf ra. Okay, contoh huruf ra. Ba, ra, waw, sin. Berus. Okay, nampak huruf ra? Nampak. Okay, huruf ra tu dia bersambung dengan huruf ba sahaja. Huruf sebelum dia. Huruf selepas huruf ra dia tak boleh bersambung. Okay, kita kena letak dia asing, tak boleh bersambung. Okay, kita tengok ada lagi tak huruf yang tak boleh disambung selepasnya. Okay, kita sambung. Okay, huruf zai, huruf waw, huruf ba. Okay, ada berapa huruf? Kita tengok dulu contoh. Huruf zai. Macam ni kan. Padang. Okay. Huruf zai. Huruf zai. Nampak huruf zai tu dia tak bersambung selepas huruf zai tu dia tak boleh bersambung. Dia kena asingkan selepas huruf zain. Okey, kemudian huruf waw. Buang. Okey, ba, waw, alif, nga. Huruf waw tu sebelum huruf waw ada huruf ba. Sebelum dia tu kita tulis dia bersambung. Tapi selepas huruf waw kita tak boleh bersambung. Dia tak boleh sambung. Okay, sama juga dengan huruf wa. Okay, huruf wa, selepas huruf wa tu kita tak boleh sambungkan dia. Kita kena tulis asing. Okay, faham tak? Faham. Faham. Okay. Okay, ada berapa huruf yang kita panggil huruf kedekut? 7. Okay, bagus. Ada 7. Yang lain senyap je. Okay, ada berapa? 7. Okay, 7. Apa huruf dia? Apa huruf dia? Huruf dia. Okey, jadi kita ada 7 huruf kedekut yang tak boleh sambung selepasnya.
Okey. Faham Boleh Ustaz ubah yang baru? Boleh. Boleh. Okey. Ustaz ubah yang baru. Boleh. Okey. Hai. Ustaz, saya ngantuk. Ngantuk? Saya boy. Ustaz, saya tak ngantuk. Saya ngantuk. Huruf ta apa? Ta runtuh dan huruf ya hanya terletak di akhir perkataan. Okey, tengok slide yang seterusnya. Ustaz buka slide yang Macam terus. terus. Okey. Huruf ta dan ya hanya. Tengok untuk slide yang seterusnya. Huruf ta marbutah dan dia hanya terletak di akhir perkataan. Di akhir Okey. perkataan. Okey, namun dalam penulisan Jawi bahasa Melayu, huruf ta marbutah dan ya boleh disambung. Okey, macam mana tu? Jom kita tengok contoh dia. Kita tengok contoh ta marbutah dulu. Okey, contoh perkataan ta yang ada ta marbutah, solat. Okey, nampak tak huruf ta marbutah tu ada dekat di akhir perkataan. Betul tak? Betul. Okey. Jadi huruf ta marbutah tu dia dekat akhir perkataan. Okey, walaupun dia dekat akhir perkataan, tapi kalau kita nak tulis ke? tak perlu tulis lagi. Kamu dengar dulu. Okey. Jadi kalau kamu kita nak sambungkan dia, dia boleh disambungkan walaupun dia dekat akhir perkataan. Macam mana kita nak sambungkan dia? Kita tengok contoh yang kedua. Solatku. Nampak tak? Huruf ta tu dah bertukar jadi ta yang terbuka. Dia dah tak tulis ta marbutah. Dia dah bertukar ke ta maftuhah. Ta yang terbuka. Berubah menjadi ta maftuhah. Dia dah tak jadi ta marbutah lagi. Okey, faham tak? Faham. Maksudnya ta tu dia dah tukar. Kalau kita sambungkan dia dah tak jadi ta marbutah. Okey, kemudian kita tengok pula huruf ya. Apa contoh perkataan huruf ya? Okey. Taqwa. Nampak tak huruf ya tu berada dekat hujung perkataan. Betul tak? Betul. Okey. Jadi macam mana kita nak sambungkan perkataan takwa tu? Macam mana kita kalau kita nak sambungkan? Apa yang kita kena buat? Letak yang banyak. Okey. Jadi apa yang kita kena buat adalah huruf ya tu kita tukarkan kepada huruf alif. Letak. Ya. Yang mana? Okey, yang mana? Yang bawah. Ustaz tunjuk contoh yang bawah. Apa? Nampak tak contoh yang bawah? Nampak. Cuba tengok yang bawah. Ustaz tengah terangkan yang bawah. Okey, jadi bila kita sambungkan, kita dah tak tulis huruf ya. Kita tukarkan huruf ya tu kepada huruf alif. Okey. Berubah menjadi alif. Kita dah tak tulis dia huruf ya. Itu kalau kita nak sambung. Macam mana cara penulisan kalau kita nak sambungkan huruf ta marbutah ataupun huruf ya. Okey. Kalau huruf ta marbutah, Minum air. okey. Okey, kalau ta marbutah kita kena tukarkan kepada huruf ta maftuhah, ta yang terbuka tu. Kemudian kalau huruf ya, kita kena tukarkan kepada huruf alif. Okey, faham tak? Faham tak? Okey, faham. Okey, semua faham ke? Ada yang tak faham tak? Ustaz, ada baru masuk. Jadi tak faham. Saya tak faham. Tak faham? Saya tak tahu tulis kat mana. Okey, Ustaz ulang lagi sekali ya.
Okey, cuba tengok balik. Okey, cuba tengok yang warna biru dulu. Kotak warna biru. Okey, apa yang Ustaz tulis? Huruf ta marbutah dan ia hanya terletak di akhir perkataan. Namun dalam penulisan Jawi, huruf ta marbutah dan ia boleh disambung. Boleh disambung. Okey, macam mana? Kita tengok contoh dia. Okay, kita Lawi. tengok contoh ta marbutah dulu. Okey, contoh ta marbutah, perkataan dia adalah solat. Nampak tak ta marbutah tu ada dekat hujung perkataan? Nampak tak? Nampak. Okey. Jadi huruf ta marbutah tu ada dekat hujung perkataan. Tapi kalau kita nak sambung, macam mana kita nak tulis dia? Kita tukarkan ta marbutah tu kepada ta yang maftuhah. Izinkan saya pergi tandas. Okey. Ustaz. Nampak tak? Ya? Ustaz, izinkan. Ustaz, izinkan saya minum air. Okey. Jadi bila kita nak tukarkan ta marbutah tu, kita tukarkan dia ke huruf ta maftuhah. Ya. Saya ngantuk. Kamu kalau kau ngantuk, kamu pergi tandas, ambil uduk. Siapa yang ngantuk tadi? Siapa yang ngantuk? Kamu pergi tandas, ambil uduk. Ustaz, saya tak ngantuk. Kalau tak ngantuk tak apa. Okay, kamu faham tak apa yang Ustaz ajar? Faham. Okey, Ustaz, izinkan saya minum air, Ustaz. okey. Kemudian kita tengok contoh huruf ya. Okey, huruf ya, contoh perkataan dia adalah taqwa. Okey, nampak tak huruf ya tu ada dekat hujung perkataan? Okey. Jadi bila kita nak sambungkan perkataan taqwa tu, kita kena tukarkan huruf ya kepada huruf alif. Baca dia sama, taqwalah. Tapi cara penulisan dia kita dah tukarkan huruf ya tu kepada huruf alif. Okey. Faham tak? Faham tak? Faham. Faham. Okey, faham? Faham. 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 Okey. Kalau faham, boleh Ustaz tukar yang baru? Ustaz tukar yang baru. Ustaz, tulis ke? Tak boleh tulis lagi. Ada okey. Bila nak belajar. Tekan dulu, nanti baru Ustaz tulis. Okey, Ustaz buka yang baru dulu. Ya. Ya. Bila nak belajar. Apa? Bila nak belajar. Kita tengah belajar lah ni. Kita kan tengah belajar ni. Kan Ustaz tengah terangkan apa yang kita tengah belajar. Okey. Kamu tak dengar ke? Kalau nak belajar kata nak nulis bila nak nulis kot kata bila nak nulis kot bila nak nulis kot Bila nak menulis kot. Tulis kejap lagi baru tulis. Sebab kalau Ustaz bagi kamu tulis, nanti tak sempat Ustaz nak terang. Sebab nanti ada yang tak habis tulis lagi apa semua. Jadi lambat Ustaz nak terang. Nanti tak sempat Ustaz nak terang, dah habis kelas. Jadi Ustaz kena terang dulu, lepas tu baru kamu tulis. Boleh? Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey. Kita tengok yang seterusnya ni. Kelompok yang Ustaz ambil kelompok yang ketiga dulu. Huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan selepasnya. Ataupun kita panggil dia huruf sombong. Dia huruf ni sebelum tak boleh sambung, selepas dia pun kita tak boleh sambungkan dengan huruf lain. Okay, siapa tahu ada berapa huruf sombong?
Siapa tahu? Cuba teka. Okey, cuba teka ada berapa huruf sombong? Tak tahu. Tak tahu. Yang lain tak nak teka. Ada berapa? Wow. Apa? Wow. Huruf waw. Huruf waw tadi dah ada dekat huruf kedekut. Dia tak boleh sambung selepas. Yang ni sebelum pun tak boleh, selepas pun tak boleh. Okey. Apa dia? Okey. Kita tengok ada berapa. Okey. Jadi huruf sombong ni ada satu je. Itu huruf hamzah. Okey, maksudnya huruf hamzah ni sebelum huruf hamzah tak boleh sambung. Selepas huruf hamzah pun kita tak boleh sambungkan dengan huruf yang lain. Okey, macam mana tu? Jom kita tengok contoh dia. Okey, yang pertama. Okey. Mim, waw, hamzah, alif, lam, fa. Mu'allaf. Okey, nampak tak hamzah yang Ustaz merahkan tu? Nampak. Okey. Jadi huruf hamzah tu nampak sebelum dia tu kita tak boleh sambungkan. Kita tak sambungkan sebab dia tak boleh sambung. Dan selepas dia huruf alif tu pun kita tak bersambung. Kita tak tulis dia secara sambung sebab dia tak boleh sambung. Okay, jadi kita tengok lagi contoh. Daun. Dal, alif, hamzah, waw, nun. Daun. Okay, jadi huruf sebelum hamzah adalah huruf alif. Kita tak boleh sambungkan dan selepas huruf hamzah tu ada huruf waw. Tapi kita tetap tak boleh sambungkan dia. Sebab huruf hamzah ni dia sombong. Dia tak nak sambung dengan siapa-siapa pun. Okay, dia nak seorang-seorang dia je. Dia tak boleh, dia tak nak bercampur dengan orang lain. Okay. Kemudian kita tengok lagi contoh yang ketiga. Okay, aiskrim. Alif, hamzah, ya, sin, kaf, ro, ya, mim. Aiskrim. Sama juga. Hamzah tu dia tak bersambung dengan huruf lain. Dia duduk seorang-seorang dia je. Dia tak bersambung. Tapi kalau huruf lain nampak ada yang bersambung. Okay. Faham tak untuk huruf hamzah? Maksudnya kalau huruf hamzah ni kita tulis dia satu-satu dia je. Dia tak boleh bersambung dengan orang lain. Okay. Dia huruf yang dia huruf yang sombong sebab dia tak nak bercampur dengan huruf lain. Dia nak seorang-seorang dia je. Kalau huruf yang seorang-seorang dia je, maksudnya dia sombong lah. Dia tak nak bercampur dengan orang lain. Okay. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, ada berapa huruf sombong? Satu. Okey, apa dia huruf sombong? Satu. Okey, apa dia huruf sombong? Satu. Apa huruf tu? Apa dia huruf sombong? Okey, hamzah. Okey. Kenapa dia dipanggil huruf sombong? Sebab dia sorang-sorang. Sebab dia sorang-sorang. Dia tak nak bergabung dengan orang. Dia tak nak bergabung dengan huruf lain. Dia sorang-sorang. Jadi dia sombong. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya, kelompok yang kedua tadi yang semula-mula kita tengok. Huruf-huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya. Maksudnya sebelum pun kita boleh sambung, selepas pun kita boleh sambung. Okey, yang ni huruf ni kita panggil dia huruf pemurah. Sebab dia nak berkongsi dengan orang lain. Sebelum pun dia kongsi, selepas pun dia kongsi. Ustaz, izinkan saya minum air. Okey. Nampak tak? Jadi huruf apa yang boleh sambung
sebelum dan selepas ni, yang pemurah ni. Alif. Okey, kita tengok satu-satu. Alif. Huruf alif tadi dah ada dekat huruf tersebut. Okey, huruf ba. Okey, lagi huruf Ta. ba. Alif. Usa. Alif. Jim. Ka. Ja. Tak perlu tulis lagi. Oh. Oh. Tin. Huruf-huruf yang boleh Tin. yang ada berapa dah? Ot. Ot. Oh. Ni. Na. Ba. Oh. Kap. Mim. Ra. Ya. Ya. Okey. Jadi ada berapa tu huruf pemurah? Ada berapa huruf pemurah? 27. Berapa tu? Okey, kecil lagi kalau tulis. Kamu tak kami yang terang. Apa? Berapa? Berapa? 27. Okey, jadi kita ada 27 huruf yang pemurah. Okey, huruf-huruf ni kita boleh tulis dia bersambung sama ada sebelum ataupun selepas. Kita boleh tulis dia bersambung. Jadi sebab tu kita panggil dia pemurah. Sebab dia bagi kongsikan sebelum ataupun selepas dia kita boleh tulis huruf lain. Okey. Okey, macam mana? Kita tengok contoh. Okey, jangan bising. Siapa yang sembang tu? Jangan bising. Okey. Jadi kita tengok contoh macam mana huruf yang boleh bersambung ni, huruf yang pemurah ni. Okay, yang pertama. Sin, ya, fa, ya, ro. Okey. Jadi nampak tak huruf ya yang Ustaz warnakan warna merah tu? Nampak. Okey, nampak. Okey, huruf ya ni ada tak dalam huruf pemurah? Saya tak nampak lah Ustaz. Ustaz tak tunjuk. Ada. Ustaz dah tunjuk dah. Kenapa kamu tak nampak? Yang lain nampak je. Nampak. Tak tunjuk ke kat laptop Ustaz? Dah. Ustaz dah tunjuk dah. Ustaz. Ya. Tak nampak juga, nampak boleh. Tak perlu tulis lagi. Ustaz terang dulu. Nanti Ustaz habis terang baru kamu tulis. Nanti Ustaz bagi slide ni kamu tulis. Okey? Ustaz. Sekarang ni kamu dengar Ustaz terang dulu. Ya, kenapa Adil? Saya nampak muka kawan-kawan saya je. Saya tak nampak Ustaz tunjuk tu je. Kamu kena pinkan yang Ustaz punya tu. Kalau tak kamu tak nampak nanti. Kawan-kawan lain kamu nampak je. Okey. Nampak tak huruf ya ni ada dalam huruf pemurah tak? Ada. Okey, ada. Jadi kalau ada, maksudnya dia boleh sambung sebelum dengan selepas. Okey, kita tengok huruf ya yang pertama. Dia boleh bersambung sebelum dia tu ada huruf sin. Jadi dia bersambung dengan huruf sin dan selepas dia ada huruf fa. Nampak tak? Dia sambung sebelum dan selepas. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni Ustaz warnakan warna apa huruf ni? Ustaz warnakan huruf apa?
Huruf apa Ustaz warnakan? Merah. Ta. Okay, huruf ta. Nampak huruf ta ni pun sama. Dia boleh bersambung sama ada sebelum ataupun selepas. Okey, lagi contoh lagi. Okey, yang ketiga ni contohnya huruf apa? Sebab dia renggang tu mama letak tak nak bagi tengok. Okey. Yang ketiga tu contoh huruf apa? Ustaz warnakan tu huruf apa? Merah. Huruf apa? Ba. Okey, huruf ba. Okey, nampak ba tu? Yang huruf ba yang kedua tu? Yang sebelum tu dia bersambung dengan huruf mim. Kemudian yang selepas dia Ingat bersambung saya dengan pergi huruf tanda. waw. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya, contoh yang seterusnya. Okey, ni sama. Okey, yang seterusnya kita ada huruf apa tu? Huruf apa tu? Huruf apa? Okey, huruf sin. Jadi nampak tak huruf sin tu kita sambungkan dengan huruf kaf dan huruf waw. Kita dapat sambung depan dan belakang, sebelum dan selepas. Okey, lagi contoh. Okey, huruf apa yang Ustaz warnakan? Nun. Okey, huruf kita boleh sambungkan sebelum dan selepas. Okey, faham tak? Faham. Faham. Faham tak? Okey, semua faham? Faham. Okey, kalau faham. Okey. Kalau faham, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kita tengok yang ni. Huruf-huruf ba, ta, sa, nun dan ya akan berubah titiknya di awal huruf apabila bersambung. Kita tengok macam mana titik, keadaan titik ni bila dia bersambung. Ustaz bagi satu contoh. Huruf ba. Okey, ni apabila huruf ba ni berada dekat awal perkataan. Okey. Nampak tak titik dia dekat mana? Titik dia dekat mana tu? Bawah. Kat bawah tapi dekat bahagian tepi, bahagian kan. Betul tak? Dia tak duduk tengah. Okey. Kemudian huruf ba yang berada dekat tengah huruf. Sama juga kita letakkan dia dekat awal permulaan huruf ba tu. Kita letak dia dekat awal huruf ba. Okey, kemudian kita tengok kalau huruf ba yang berada di akhir perkataan. Okey, kat mana titik dia? Kat bawah. Dekat bawah bahagian tengah. Okey, nampak tak beza kedudukan titik tu? Nampak tak? Ada yang dekat depan dan ada yang dekat tengah. Okey. Sama juga macam huruf ta, sa, nun dan ya. Macam tu juga keadaan titik dia. Okey, kalau huruf ta kita kena letak dekat atas lah huruf ta, 2 titik. Kalau huruf sa 3 titik. Faham tak? Faham. Okey, kita tengok yang kedua. Faham. Okey. Tengok yang kedua ni. Hurufnya berubah titiknya dari atas ke bawah apabila bersambung di awal dan di tengah perkataan. Okey, hurufnya ni titik dia dekat mana? Atas. Okey, dekat atas. Okay, hurufnya ni asalnya dekat atas. Apa? Dalam buku ke Ustaz? Benda ni ada dalam buku teks. Tapi tengok slide je. Okey. Jadi hurufnya ni asalnya dekat atas titik dia. Tapi bila kita bersambung, kalau hurufnya ni ada dekat awal. Tak nampak, kalau kamu tak nampak, cuba Tak kamu nampak. keluar. Sebab yang lain nampak.
Kamu cuba keluar, masuk balik. Okay. Jadi bila hurufnya tu dekat awal, tengok macam mana dia jadi titik dia. Minum air. Okay. Okay, nampak tak titik dia tu dah berubah jadi dekat bawah. Minum air. Okay. Okay, nampak tak hurufnya tu? Nak makan. Hello? Okay, nampak tak semua? Masih nak laut tadi. Nampak tak semua? Okay, nampak. Jadi bila bersambung, hurufnya tu berada dekat depan, jadi nya tu kena ubah titik dia dekat bawah. Kita tak boleh letak dia dekat atas. Kalau kita letak dia dekat atas, nanti dia akan jadi huruf sa. Jadi kita kena letak dia dekat bawah. Okay. Kemudian kalau dekat tengah pun sama juga. Kita kena letak dia dekat bawah. Kalau hurufnya tu dekat tengah pun sama juga. Kita letak dia dekat bawah. Kemudian kalau dia dekat hujung. Kalau dia dekat hujung, kita tulis macam huruf asal. Hurufnya yang asal ada 3 titik dekat atas. Okay. Okay, nampak tak beza dia? Nampak. Okay. Okay, faham tak macam mana nak tulis? Faham. Faham. Okay. Kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Apa pula? Okey. Huruf yang terletak di bawah garisan hendaklah diangkat dan diluruskan di atas garisan. Macam mana tu? Huruf yang terletak di bawah garisan hendaklah diangkat dan diluruskan di atas garisan. Okay, kita tengok contoh. Okey, yang pertama huruf ca. Okey. Ataupun huruf jim, huruf ha, kha dan sebagainya. Okey. Nampak tak dia punya badan dia tu dekat bawah garisan? Kamu nampak tak garisan merah? Nampak. Okay, jadi badan dia tu dekat bawah garisan kalau kita tulis satu huruf. Tapi kalau bersambung, kita kena angkat garisan tu, kita letakkan dekat atas garisan dan kita kena luruskan dia. Okay, kita luruskan dekat atas garisan. Ya. Tulis ke? Sekejap lagi kamu tulis. Sekejap lagi kamu tulis. Kamu dengar dulu Ustaz terang. Okey. Okey. Jadi kamu kena angkatkan badan dia letak atas garisan dan kamu kena tulis bagi lurus. Sama juga untuk huruf ja yang berada di tengah. Huruf ja ataupun huruf jim, ha dan kha. Tapi kalau dia berada dekat hujung, sama je tulisan dia macam mana huruf asal dia. Di badan dia kena letak dekat bawah garisan. Okey. Kemudian contoh yang seterusnya, huruf sin. Okey, huruf sin ni dia ada 3 rumah. Okey, ada 2 rumah kecil di atas garisan dan 1 rumah besar dekat bawah garisan. Okey. Jadi huruf sin ni bila kita nak tulis dia, kita kena okey. Kita kena luruskan rumah yang ketiga. Apa dia? Okey. Kamu kena luruskan rumah sin yang ketiga tu bagi sama dengan rumah sin yang pertama dan kedua. Untuk huruf yang berada dekat. Kejap lagi kamu tulis. Okey? Sekarang ni kamu dengar dulu. Kemudian untuk yang tengah huruf sin yang berada dekat tengah perkataan pun sama juga. Okey, 3 rumah tu berada dekat atas garisan. Yang sama macam asal bila dia berada dekat hujung perkataan. Bila dekat hujung perkataan tu baru kita tuliskan sin tu 3 rumah macam asal, macam huruf asal. Okey. Dapat tak? Okey, kemudian lagi huruf sod. Huruf sod pun sama. Dia ada rumah dia dekat bawah garisan. Okey, kemudian kalau kita nak tulis dia bersambung, kita kena tulis rumah dia tu dekat atas garisan.
Kita tak boleh tulis dekat bawah dah sebab kita nak sambungkan dia. Kita kena tulis dekat atas garisan lurus. Okey. Dia cuma sama bila berada dekat hujung perkataan. Apa? Tulis ke? Kejap lagi Ustaz bagi tahu apa yang kamu kena buat. Okey, kamu dengar dulu. Okey, kemudian huruf lam. Huruf lam tu pun sama juga. Kamu nampak tak huruf lam tu dia ada dekat bawah sikit. Dia lebih dekat bawah sikit dekat lengkungan dia tu, rumah lam tu. Okey, tapi bila kamu nak sambungkan dia, rumah dia tu kamu bagi sama je atas garisan. Sama ada dia dekat depan ataupun tengah. Jadi kamu kena samakan dia. Rumah dia tu dekat atas garisan. Tak perlu tulis bagi lebih macam huruf asal dia. Okay, bila dekat hujung je baru kamu tulis macam huruf asal. Okay, kita tengok lagi yang seterusnya. Okay, huruf Ain, Ghin dan Nga berubah bentuknya di tengah dan di akhir apabila bersambung. Kita tengok contoh. Namanya. Okay, kamu tak habis kelas lagi. Kejap lagi, lepas ni pun kamu ada kelas lagi. Okay. Jadi huruf Nga. Okay, Ustaz bagi contoh huruf Nga. Dia ada 3 huruf yang sama bentuk. Huruf Ain, huruf Ghin dan Nga. Okay. Jadi huruf Nga nampak tak? Kepala dia dekat atas garisan. Dan badan dia dekat bawah garisan. Okay. Jadi bila kita nak sambungkan dia. Apabila dia dekat depan. Kita cuma tulis kepala dia je. Kepala dia atas garisan. Kemudian kita tulis badan dia sikit dekat garisan yang sama juga. Maksudnya kita tak tulis bawah garisan. Okay. Kemudian bila dekat tengah. Bila dekat tengah kita buat macam bentuk segitiga. Dia jadi segitiga dekat tengah tu. Kemudian kita letakkan titik 3 kalau huruf Nga. Kalau huruf Ain kita tak perlu letak titik. Ataupun huruf Ghin kita kena letak 1 titik. Okay. Dapat tak? Dapat tak semua? Nampak. Okay. Faham macam mana nak tulis? Okay. Okay. Kemudian kalau dekat hujung kita kena letakkan dia punya badan dekat bawah garisan. Faham dan nampak. Okay. Huruf Mim dan Ha berubah bentuknya di awal dan di tengah apabila bersambung. Okay, kita tengok huruf Ha dulu. Huruf Ha kalau ada dekat depan dia jadi Ha simple. Dia dah tak jadi Ha. Kita tetap panggil dia Ha bulat tapi dia penulisan dia kita kena simpulkan. Okay. Sebab dia nak bersambung dengan huruf lain untuk berada dekat awal dengan tengah. Jadi macam tu penulisan dia. Okay. Dan dia ada atas garisan. Bila dekat hujung dia ada 2 bentuk. Sama ada huruf Ha tu berseorangan ataupun dia bersambung dengan huruf yang lain. Okay. Kemudian huruf Mim. Kalau huruf Mim bila dekat awal dia kita tulis macam tu. Dan tengah kita bulatkan macam yang dekat gambar yang ketiga tu. Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay, faham? Okay. Faham. Okay, kena tengok lagi. Ada lagi tak? Okay. Tu yang terakhir. Kemudian, tahukah anda? Okay. Huruf Ya. Huruf Ya disebut juga sebagai alif maksurah. Huruf Ya yang tak ada titik tu, huruf Ya yang tak ada titik tu kita sebut dia Ya. Dan kita sebut juga sebagai alif maksurah. Okay. Dia, kita panggil dia juga alif maksurah. Okay, contohnya macam perkataan takwa. Jadi kita boleh sebut dia alif maksurah juga. Okay. Kemudian, amalkan.
Okey, membantu rakan dalam kesusahan. Okey, bila kamu nampak kawan kamu dalam kesusahan, jadi kamu kena buat apa? Tolong. Okey, jadi kamu kena tolong kalau kamu nampak rakan kamu dalam kesusahan. Okey, apa kerja kamu lepas ni? Kita dah nak kelas. Okey, nanti ustaz hantar slide ni. Ya. Okey, apa yang kamu kena buat? Nanti ustaz akan hantar slide ni ke dalam Telegram. Okey, jadi bila ustaz hantar dekat dalam Telegram nanti, kamu boleh tulis nota ni dalam buku tulis yang warna hijau yang ustaz suruh kamu ambil tadi tu. Okey, buku tulis hijau tadi. Mana buku tulis hijau? Okey, nanti kamu boleh tulis nota tu dalam buku tulis hijau ni. Jika saya minum air. Okey. Okey. Kamu boleh tuliskan nota. Tadi kamu tanya nak tulis ke tak? Jadi nanti ustaz bagi slide. Okey, kamu boleh tulis. Boleh tulis dalam buku tulis tersebut nota yang ustaz bagi dekat slide nanti. Okey, kemudian okey. Lepas kamu dah buat nota. Okey, semua ada buku oren kan? Buku latihan. Okey, buku oren. Inventory. Ori macam mana? Ustaz. Ni buku inventory. Apa? Ori macam mana? Ni macam ustaz tunjuk ni. Inventory. Okey. Ustaz, ni ke? Ni kan Ustaz. Betul. Okey. Jadi buku ni lepas kamu dah siap tulis nota. Betul. Okey. Jadi lepas dah siap kamu tulis nota, kamu kena buat latihan muka surat 7 sampai muka surat 10. Yang ni ke? Betul. Ustaz, buku surat Ustaz. Bukan Apa? sampai 10 ke? Muka surat 7 sampai 10. Tak dengar? Tak dapat? Kenapa kamu tak dapat? Saya belum dapat lagi. Kamu tak ambil buku lagi ke? Tadi dah habis. Tak apa. Yang tak ada buku lagi tak apa. Okey? Jadi yang mana kamu buat nota je dulu. Okey? Yang tak ada buku latihan ni kamu buat nota je dulu. Lepas kamu dah siap nota, kamu boleh buat latihan muka surat 7 sampai 10. Macam ustaz tunjuk kat depan ni. Okey, boleh tak? Boleh tak? Okey, boleh. Okey, kalau boleh ustaz rasa kelas kita sampai sini saja. Sebab sekarang dah 3:30. Okey, lepas ni kamu ada masa apa? Matematik. Ustaz, muka surat mana? Okey, muka surat 7 sampai 10. Latihan muka surat 7 sampai 10. Melayu. Apa? Bahasa Melayu. Oh, subjek bahasa Melayu. Okey. Buku ni. Okey. Nota saling kat mana? Nota saling kat mana? Nota sayang kat mana? Nota kat mana? Nota kejap lagi ustaz hantar slide. Okey, ustaz hantar slide dekat Telegram. Nota kejap lagi ustaz hantar slide dekat Telegram, kamu boleh tulis nota. Okey. Dah siap nota baru kamu jawab latihan dalam buku inventory. Mu'alimah. Ustaz. Ya. Ya. Sampai mana? Muka surat 7 sampai 10 latihan. Saya punya dah siap sampai 5 dengan 6 ni tak payah buat ke? 6 tu nota. 6 tu ringkasan nota. Kamu start dengan 7. Tak payah buat Tak payah. Tak payah kamu buat ke? muka surat 6 tu tak ada latihan, dia nota je. Jadi kamu start latihan dengan muka surat 7.
Okay, 7, 8, 9, 10. Okay, 7, 8, 9, 10. Okay. Buat sekarang. Buat sekarang nanti ke? buat sebab sekarang kita dah habis masa. Lepas tu nanti kamu ada masa dengan maklimah dengan subjek lain pula. Nanti kamu dah habis kelas nanti baru kamu buat. Okay? Okay. Okay. Jadi kelas kita sampai sini saja. Kita jumpa lagi esok. Esok kita jumpa, kita tengok, kita bincang jawapan, okay? Okay, kita jumpa lagi esok. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama. Bye.